Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Jumaat 20 November bersama saya Nusila Talha. Sarawak komited memaksimum pembangunan di setiap kawasan khususnya pedalaman. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, usaha ini bagi memastikan penduduk di pedalaman mendapat kemudahan asas selari dengan sasaran kerajaan ke arah negeri lebih maju. Dato' Amar Awan Tengah memberitahu pelbagai projek pembangunan infrastruktur sedang dilaksanakan untuk manfaat rakyat. Antara projek tersebut adalah naik taraf jalan pesisir, projek jalan utama dan pembinaan jambatan. Beliau memberitahu demikian dalam majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri dan cek pampasan tanah di Belaga. Penyerahan berkenaan melibatkan seramai 181 penerima di Kapit, manakala 55 orang bagi kawasan Batang Rajang. Sarawak menerusi Kementerian Pendidikan, Sains dan Pendidikan Teknologi Negeri akan berusaha mengagihkan peranti elektronik komputer iaitu Raspberry Pi 5 ke 1,265 buah sekolah rendah di Sarawak bermula Januari depan. Menterinya Dato' Amar Michael Manyinjawng berkata sebuah sekolah akan diagihkan 30 buah peranti tersebut yang lebih efektif daripada komputer sedia ada untuk mendapat capaian jalur lebar yang lebih pantas. CM is trying to find ways alternative. So once we have this alternative, then everybody will be having the internet connection. But as far as the school is concerned, we are not thinking of just the internet. Effective from January next year, all primary schools, 1,265 of them, we will provided with Raspberry Pi 5. Jelasnya, kerajaan negeri telah memperuntukkan 12 juta ringgit untuk penyediaan peranti berkenaan yang diimport dari luar negara apabila keadaan pandemik COVID-19 yang melanda global terkawal. Dato' Amar Michael Manyinjawng menyatakan demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penangguhan Program Jangkauan Komuniti Pertanian bagi kawasan Terbeduk yang diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Kaking Serian. Sementara itu, menyentuh mengenai jaringan telekomunikasi yang kini semakin diperlukan terutama dalam proses pembelajaran dalam talian. Beliau memaklumkan bahawa kerajaan komited menyediakan menara telekomunikasi iaitu setakat ini 300 menara telah dibangunkan. Namun Sarawak menghadapi kekangan iaitu ketidakupayaan penyedia syarikat perkhidmatan telekomunikasi di semua kawasan menara yang disediakan. Pembangunan sektor pertanian khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Terbeduk amat dialukan bagi mempertingkat hasil pengeluaran pertanian sedia ada di kawasan itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Terbeduk, Dato' Amar Michael Manyinjawng berkata, sudah tiba masanya aktiviti pertanian konvensional di kawasan itu ditukar kepada pertanian secara komersial agar penduduk dapat menghasilkan sumber pendapatan baharu. A lot of them are not very keen to involve in agriculture because it's easy to plant, but it's harder to market. So that's why just now I appeal. So I think after this is mainly to teach the population, to teach the kampung people how to plant, how to increase the productivity, how to increase the production. But the next one, the most difficult part is marketing. Beliau berharap Jabatan Pertanian Negeri tampil dengan skop baru iaitu mengetengahkan strategi pemasaran untuk diguna pakai bagi memasarkan hasil pengeluaran bukan hanya di kawasan kampung, malah ke pasaran luar. Jelasnya, penduduk juga harus mengambil peluang dalam semua program yang diadakan Jabatan Pertanian supaya mendapat input baharu untuk memajukan diri dalam bidang pertanian. Dato' Amar Michael Manyinjawng menyatakan demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penangguhan Program Jangkauan Komuniti Pertanian bagi kawasan Terbeduk yang diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Kaking Serian. Program sehari itu anjuran Jabatan Pertanian Negeri dan Pertubuhan Peladang Kawasan Serian untuk memberi pendedahan mengenai teknologi pertanian terkini kepada penduduk menerusi pameran, model serta demonstrasi pertanian. Sarawak merekodkan 8 kes positif baru COVID-19 malam menjadikan keseluruhan kes positif di negeri ini meningkat kepada 1,053 kes. Menurut kenyataan media
dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, 6 daripada kes berkenaan dikesan di daerah Kuching dan 2 lagi di daerah Miri. JPBN berkata 2 kes yang dilaporkan di daerah Miri melibatkan seorang lelaki penuntut universiti tempatan yang pulang dari Kuala Lumpur. Kes telah balik ke Sarawak melalui lapangan terbang Miri pada 8 November lepas dan telah dimasukkan ke pusat kuarantin untuk menjalani kuarantin wajib selama 14 hari. Kes ini tidak mengalami sebarang tanda atau gejala jangkitan COVID-19. Manakala kes ke-1047 merupakan seorang perempuan warga negara tempatan yang telah dikesan melalui saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang telah dilaporkan sebelum ini, iaitu kes 987. Kes adalah adik kepada kes 987 iaitu kontak rapat yang telah diarahkan kuarantin dan tinggal serumah. Kes ini juga tidak menunjukkan sebarang tanda atau gejala jangkitan COVID-19 dan tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara atau mengunjungi kawasan berisiko tinggi jangkitan COVID-19 di dalam negara. Menurut kenyataan tersebut, di daerah Kuching, ke-6 kes terbabit dikesan melalui saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang telah dilaporkan sebelum ini, iaitu di bawah kluster besi. Kes 1048 hingga 1053 merupakan ahli keluarga yang tinggal serumah dan kontak rapat kepada kes 1043 dan 1044. Kesemua kes adalah warga negara tempatan juga merupakan bapa, emak, adik-beradik dan anak saudara kepada kes 1043 dan 1044. Mereka terdiri daripada seorang lelaki dan 5 orang perempuan dalam lingkungan umur 2 hingga 56 tahun. Kes-kes telah dimasukkan ke wad pengasingan di hospital umum. Pengesanan kontak-kontak lain kepada kes-kes ini juga sedang giat dijalankan. Dalam kenyataan media sama, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN turut memaklumkan bahawa semalam sebanyak 16 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Pada jumlah tersebut, 13 kes adalah dari Hospital Umum Sarawak dan 3 lagi dari Hospital Miri. JPBN berkata ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat ini meningkat kepada 962 orang atau 91.36% daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Sementara itu, jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital adalah seramai 72 orang, iaitu 63 kes di wad pengasingan di Hospital Umum Sarawak dan 9 kes di Hospital Miri. JPBN turut melaporkan seramai 21 pesakit bawah siasatan PUI baru telah dilaporkan dan 2 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Bagi laporan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di daerah Kuching, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM telah memeriksa sebanyak 8,874 jumlah kenderaan dengan 12 buah kenderaan di arah berpatah balik. Selain itu, PDRM turut menahan 4 lelaki warga asing kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard PKPB. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak menahan seorang ejen kemasukan pendatang asing tanpa izin parti warga negara Indonesia serta 14 parti di 2 serbuan berasingan di Bintulu semalam. Pengarah Imigresen Malaysia Negeri Sarawak, Datuk Ken Leben, dalam satu kenyataan media berkata ejen kemasukan parti berkenaan yang dikenali dengan nama Pak Itam bersama 2 penumpang warga negara Indonesia ditangkap ketika berada di dalam sebuah van. Datuk Ken Leben mendedahkan hasil maklumat daripada penangkapan tersebut mendapati bahawa Pak Itam adalah dalang di sebalik kemasukan parti ke negeri ini. Kes ini adalah susulan daripada maklumat tangkapan parti yang telah ditahan di Jalan Lunduk pada Rabu lalu. Datuk Ken menambah susulan tangkapan tersebut juga telah membawa kepada penangkapan 12 orang lagi warga negara Indonesia di sebuah rumah tidak bernombor di Lee Garden, Jalan Sibiu. Hasil pemeriksaan terperinci
diuji di premis tersebut telah menemukan terdapat parti yang baru saja tiba dalam tempoh beberapa jam sebelum serbuan dilakukan pasukan respon pantas. Parti tersebut disyaki telah dibawa masuk ke Sarawak melalui jalan yang tidak diwartakan yang diuruskan oleh Pak Itam. Kesemua mereka termasuk Pak Itam ditahan atas kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan telah dibawa ke Pejabat Imigresen Bintulu bagi tujuan proses dokumentasi. Mereka juga dijadualkan dibawa ke klinik kesihatan bagi saringan COVID-19 mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan sebelum dihantar ke Depot Imigresen Berkenu, Miri. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak menerusi bahagian penguatkuasaan kastam Kuching telah berjaya mematahkan cubaan menyeludup masuk komuniti ayam beku yang dianggarkan seberat 250,500 kg dalam satu operasi khas iaitu Ops Undikar di Pelabuhan Bintulu pada 11 November lepas. Pengarah Kastam Sarawak Hirman Shah Abdullah dalam satu kenyataan media berkata ayam beku berkenaan dimuatkan dalam 6 buah kontena berukuran 40 kaki. Hirman Shah Abdullah berkata hasil pemeriksaan lanjut ke atas kontena tersebut menjumpai pelbagai bahagian badan ayam dengan anggaran bernilai 1.031 juta ringgit serta jumlah cukai terlibat dianggarkan sebanyak RM412,000. Barangan kes disita dan dibawa ke stor penguatkuasaan JKDM Bintulu. Seorang ejen kastam yang mengikrar dagangan tersebut turut ditahan bagi membantu siasatan. Menurut Hirman, ejen kastam terbabit telah mengikrar 6 unit kontena dagangan tersebut melalui 6 set borang kastam nombor 1 yang diikrar sebagai ikan kembung beku, sotong beku dan ikan tuna beku yang tidak berduti serta tidak tertakluk kepada larangan import bagi mengelirukan pegawai kastam. Kes disiasat di bawah Seksyen 133-1-A Akta Kastam 1967 kerana membuat perakuan yang tidak betul dan benar serta kesalahan di bawah Seksyen 135-1-A Akta yang sama kerana mengimport barangan yang tertakluk kepada Perintah Kastam Larangan mengenai import 2017 tanpa permit import yang sah. Sekian berita pagi Sarawak hari ini. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal ketika berada di kawasan awam dan terus amalkan pemakaian pelitup separuh muka selain kerap mencuci tangan. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Dengan itu, saya Nusrat Laha. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.